Hai murid-murid, jadi minggu ini kita akan masuk bab 7 yaitu koordinat. Sebagai pengenalan, mari kita tengok video ini. Katakan kita ada garis nombor mengufuk dan garis nombor mencancang. Garis nombor yang mengufuk dikenali sebagai paksi X. Manakala garis nombor yang mencancang dikenali sebagai paksi Y. Oke, kita letakkan nilai pada paksi tersebut. Titik persilangan antara paksi ini dikenali sebagai titik asalan. Nilai dia adalah 0. Di sebelah kiri paksi X adalah untuk nombor negatif. Di bahagian bawah paksi Y pula untuk nombor negatif. Setiap titik pada paksi ini mempunyai jarak yang sama. Oke, katakan kita ada titik P. P mempunyai 3 unit pada paksi X dan 2 unit pada paksi Y. Jadi kita akan tulis dalam kurungan 3,2. Ini dikenali sebagai koordinat titik P. Yaitu pada paksi X nilai P adalah 3 dan paksi Y nilai P adalah 2. Ini berbeza dengan 2,3. 2,3 terletak di sini. Jadi ini menunjukkan ada 2 unit pada paksi X dan 3 unit pada paksi Y. Di sini kita dapat nampak betapa pentingnya urutan pasangan. Maksudnya kita akan tulis X dulu, baru kita tulis nilai Y. Ini dinamakan sistem koordinat Cartesian. Dalam bab 7, 2 elemen penting yang harus kamu ingat yaitu jarak di antara titik pada satah ke atas dan titik tengah di antara 2 titik. Oke, formula ada diberi. Jadi kita tengok macam mana kita menggunakan formula tersebut. Jadi kita tengok dulu 7.1 jarak di antara 2 titik. Oke, formulanya adalah punca kuasa 2 dalam kurungan X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jadi yang pertama, jarak titik AB. AB. Jadi AB titiknya adalah E adalah 1 pada X, X ada 1, Y ada 3. Jadi 1,3. B pula 5 pada paksi X dan 3 pada paksi Y. Di sini kita dapat nampak mereka mempunyai titik koordinat Y yang sama. Jadi kalau kita masukkan dalam formula, Y dia sama, 3, 3. Jadi 3 tolak 3, 0. Jadi kita hanya gunakan formula ini, yang berbeza sahaja. Jadi, gunakan formula tersebut, X2 tolak X1. Jadi ini X1, ini X2. Jadi X2 tolak X1, 5 tolak 1. Jadi jawabannya adalah 4 unit. Ataupun kamu boleh kira pada satah ke atas tersebut berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 unit. Oke, paham? Seterusnya, jarak titik C, D. Kita tengok di sini. C adalah 4 pada paksi X dan 1 pada paksi Y. Jadi berapa titik C? Ya, 4, 1. Dan D pula adalah 4, 6. Di sini kita dapat nampak paksi pada koordinat Y adalah sama. Jadi sama macam
yang tadi masukkan dalam formula tuh. Jadi kalau formula X dah sama, 4 tolak 4 sama dengan 0, guna formula yang simple. Jadi Y2 tolak Y1. Jadi 6 tolak 1 sama dengan 5 unit. Oke, kamu boleh kira di sini dia ada 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 unit. Itu untuk yang titik yang sama koordinat. Yang ada sama. Kalau tak ada sama, macam mana kita nak cari? Oke, contohnya titik AC, X tak sama, Y tak sama. Jadi barulah kita boleh guna formula jarak. Jadi A tadi titik dia adalah 1,3 dan C adalah 4,1. Nak tolak paksi X tak dapat, nak tolak paksi Y pun tak dapat. Jadi kita guna rumus teorem Pythagoras. Yang ni tadilah masukkan dalam formula. Jadi ini adalah untuk nilai 1, ini adalah untuk nilai 2. Masukkan dalam formula, kamu akan dapat 4 tolak 1 kuasa 2 tambah 1 tolak 3 kuasa 2. Tekan kalkulator kamu akan dapat jawapannya 3.61 unit. Oke, ingat tulis unit. Ada soalan? Oke, kalau ada soalan, tulis di ruangan komen. Nanti cikgu akan jawab. Oke, rujuk modul. Soalan nomor 1, rajah menunjukkan 6 titik dipelut pada satah kertas. Jadi, kita tengok dulu soalan A, B itu daripada pemerhatian kamu. Nilai apa yang sama? X ke Y? Nilai Y. Jadi, kita kena cari X. Masukkan dalam formula. Oke, titik pada koordinat Y yang sama. Jadi, kalau Y sama, kita tolak bahagian X. Jadi, 2 tolak negatif 6. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi, jawapan kamu adalah 8 unit. Kamu boleh kira dari satah tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 unit. Jadi jawapan betul. Oke, D pula. Soalan D. Soalan D, FI berada pada paksi apa yang sama? Paksi X, yaitu kedudukan mereka terletak di titik 6. Jadi guna formula yang simple. Kalau X sama, yang kita kena tolak adalah Y. Oke, jadi kita tolak bahagian Y. Yang sama juga negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi jawapan kamu 4 unit. Oke, kira dari sana 4 unit. 1, 2, 3, 4. 4 unit. So, jawapan betul. Oke, seterusnya DE. Soalan E. DE ini kita dapat nampak dari pemerhatian kita nampak tiada yang sama. Tiada yang sama. X tak sama, Y pun tak sama. Jadi, gunakan formula jarak. Rumus teorem Pythagoras. Jadi, masukkan saja nilai. Ini yang 1, ini nilai yang kedua. Oke, kamu akan dapat jawapannya 5.66 unit. Oke, faham? Ada soalan? Kalau ada soalan, jangan segan tanya cikgu. Contoh seterusnya, mari kita tengok soalan 6. Bucu-bucu bagi setiap sisi
Segi 4 sama PQRS masing-masing berada di kedudukan PQRS. Hitung perimeter bagi sisi segi 4 tu. Jadi kalau soalan macam ni, kamu kena lukis dulu titik-titik ni supaya kamu dapat nampak sisi segi 4 sama. Ini penting sebab kita nak kira perimeter. Kalau kita nak kira perimeter, kita kena cari panjang sisi. Jadi ni cikgu dah siap lukis. Jadi pastikan titik-titik kamu tu betul lah. Sentiasa tulis X dulu, baru Y. X, Y. Jangan keliru. Double check titik-titik tu lepas betul, baru kamu proceed kepada pengiraan. Nanti kalau titik kamu tu salah, perimeter kamu pun salah. Jarak dia pun salah. Jadi perimeter sama dengan jarak RQ, lepas tu QS, SP dengan PR. Maksudnya kita kena cari jarak setiap titik inilah. Dan kita nampak titik-titik ini tidak mempunyai koordinat Y ataupun koordinat X yang sama. Jadi kita terus gunakan formula jarak tadi ataupun formula teorem Pythagoras. Jadi jarak RQ. Oke, masukkan saja dalam formula nilai dia. R tadi adalah negatif 47, Q adalah 310. Tulis siap-siap dekat sini supaya kamu dapat nampak lah, senang lagi. 310 negatif 47. P adalah 02, S adalah 64. Oke, masukkan dalam formula, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya adalah 7.62 unit. Itu jarak RQ. Lepas tu cari lagi jarak QS. QS pun sama, kita dapat nampak di sini X dengan Y pun tak ada yang sama. Jadi gunakan formula teorem Pythagoras. Masukkan jawapan dia 6.70 unit. Jarak SP pun sama. Masukkan nilai. Jarak PR 6.40 unit. Ingat bawa unit dia. Jadi perimeter kita tambahlah semua tadi. Kamu akan dapat jawapannya adalah 27.05 unit. Jadi jawapan akhir, maka perimeter bagi sisi segi 4 itu ialah 27.05 unit. Oke, itu untuk segi 4. Kalau sisi lain, macam mana? Ada idea? Oke, seterusnya 7.2, titik tengah di antara dua titik. Titik tengah tu adalah titik yang membagi dua garis sama suatu tembereng garis. Kalau ke kanan 2, ke kiri pun mesti 2. Macam itulah. Sebab tu dia dibagi dengan 2. Kalau ke kanan 4, ke kiri pun mesti 4 sebab kita berada di tengah-tengah, titik tengah. Jadi formulanya adalah X1 tambah. Sekarang tambah. Tadi jarak kita tolak. Titik tengah kita tambah. Oke, kita tengok soalan nombor 1. Cari titik tengah bagi pasangan yang berikut. Jadi A tu kita tengok dulu titik dia berapa. Oke, sentiasa mulakan dengan baca nilai X dulu, baru nilai Y. Jadi X kita ada negatif 6, Y adalah, oke, dia di sini, di antara 4 dengan 6. Jadi di sini nilai dia adalah 5. Oke, cikgu harap kamu tak ada masalah lah nak baca paksi ini. Oke, jadi nilai A adalah negatif 6,5. Titik B pula adalah 2,5. Jadi di sini kita tak fokus dengan nilai X dengan nilai Y itu sama ke tidak. Sebab ini operasi tambah, dia tak akan jadi kosong. Jadi teruskan saja masukkan dalam formula X1 tambah X2
per 2. Jadi X1 kita negatif 6. X2 kita 2 bagi 2. Jadi negatif 6 tambah 2 per 2 adalah negatif 2. Jadi tandakan titik itu supaya kamu nampak nanti. Mana negatif 2 di sini. Negatif 2 ini. Oke, seterusnya yang mencancang. Paksi Y. Paksi Y pula 5 tambah 5. 5 tambah 5, 10 bagi 2. Dapat jawapan 5. 5. Jadi titik tengah adalah berada di sini. Oke, coba kita kira. Ke kiri berapa, ke kanan berapa? Ke kiri adalah 1, 2, 3, 4. 4 unit. Ke kanan 1, 2, 3, 4. Sama juga 4 unit. Jadi inilah yang dinamakan titik tengah. Jadi jawaban kamu adalah negatif 2 per 5. Oke, yang selebihnya kamu coba buat sendiri. Kalau ada masalah, jangan segan tanya cikgu. Oke, soalan nomor 3. Raja di bawah menunjukkan 5 titik di plot pada satah kertas. S dan T masing-masing ialah titik tengah PQ dan RT. Maksudnya T dengan S itu adalah titik tengah. Jadi kamu dapat bayangkan kalau ada titik tengah. Kalau ke kanan 2, ke kiri 2. Macam itulah set dulu dalam fikiran kamu tuh. Jadi kita nak cari nilai X. Mana X? Sini. X. Nilai Y. Oke. Jadi dari soalan tadi kita dapat nak tahu T adalah titik tengah bagi P, R. T. Jadi berapa nilai T ini? Ingat kalau kita nyatakan koordinat, kita akan tulis X dengan Y. X dia berapa X nih? Ini X, ini Y. X adalah berapa tuh? Apa nilai dia? Negatif 8. Pandai. Y pula berapa nilai Y? Tidak tahu. Tuh ada ditulis Y adalah 0. Jadi ini titik tengah dah. Masukkan dalam formula titik tengah sama dengan X1 tambah X2 tadi. Jadi koordinat T kita dah dapat. Negatif 8 dengan 0. Dan P X,4 dan A negatif 5 Y. Nah, masukkan saja dalam formula. Jadi tadi titik tengah negatif 8, 0. Lepas tu, masuklah formula ini tadi untuk paksi P dengan Y. Masukkan dalam formula ini. Oke? Ada masalah untuk masukkan dalam formula? Tiada. Kalau tiada, kita teruskan. Oke, jadi bandingkan. Bahagian X. Ini bahagian X. Nilai dia sama dengan 8. Negatif 8 sama dengan X tambah negatif 5 bahagi 2. Yang ni macam mana kita nak buat? Oke, selesaikan macam biasa. Cikgu ingat lagi tahun lepas kamu dah mahir dah buat benda ni. Pindah-pindahkan macam mana nak cari X. Jadi pindahkan, darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Oke. Jadi X tu kamu cari sendiri berapa nilai dia. Pindahkan ke sana, kamu akan dapat berapa. Yang ni berapa. Oke, bahagian Y. Sama juga, bandingkan. Jadi ini pindah pergi sana. Dapat berapa. Jadi pindahkan, kamu akan dapat nilai Y sama dengan berapa. Oke, bagi tahu cikgu dekat ruangan komen kalau kamu dah dapat. Maka X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Oke. Cuba cari sendiri. Oke, titik tengah. Soalan ni, yang ni untuk soalan D. Koordinat S ialah titik tengah bagi P dan Q. Oke, X tadi P dengan Q. P dengan Q. PQ. Oke, S adalah titik tengah PQ. Cari nilai S. X tadi kita dah dapat nilai. Kamu ambil dari nilai inilah.
Nah, masukkan dalam nilai. Lepas tu masukkan dalam formula. Oke, boleh cari koordinat S? Semestinya boleh, kan? Oke. Bagi tahu cikgu jawapan kamu dalam ruangan komen. Oke, untuk 7.3, terujuk soalan nomor 1, nyatakan koordinat bagi titik Q dan titik R. Oke, kita pergi kepada koordinat Q dulu. Q, mana Q? Oke, ini Q. Oke, tengok dulu pada paksi X. Ingat bila kita nyatakan koordinat, kita harus tengok paksi X, baru tengok paksi Y. Oke, ini paksi X. Oke, tengok koordinat dia sama dengan koordinat S. Jadi S ini X, Y. Jadi agak-agak berapa S? Berapa nilai di sini? 7. Pandai. Oke, lepas tu kita pergi kepada Q pula. Y. Ini adalah nilai Y dia. Y dia sama dengan P. Jadi berapa Y ini? Negatif 3? 2? Negatif 3. Salah. Jawapannya adalah 2. Jadi koordinat Q adalah 7,2. Oke, masukkan jawapan kamu. Oke, lepas tu koordinat R. Oke, tengok X, Y dulu. X dia, ini paksi X. Jadi paksi X dia sama dengan P. Jadi X dia adalah negatif 3. Y pula sama dengan S. Jadi Y berapa? Nah, coba buat sendiri. Oke? Oke, bila kamu dah dapat nilai QS, barulah kamu dapat jawab soalan B. Cari koordinat titik tengah bagi pasangan yang berikut. Jadi, ingat lagi formula titik tengah. Oke. Jadi, masukkan dalam formula sahaja kamu akan dapat titik tengah sama dengan berapa. Boleh cari titik tengah? Oke, cikgu harap semua boleh lah. Senang sahaja kan? Oke, jarak di antara dua titik. Formula dia tadi yang ni lah. Tengok dulu, ada sama tak koordinat Y? Ada sama tak koordinat X? Kalau tak sama, guna formula yang mana? Oke? Boleh cari jarak? Boleh, semestinya boleh. Oke, soalan D. Perimeter PQRS. Oke, untuk soalan D1 ni, kamu rujuk topik 7.1 soalan 6 yang cikgu bincang awal-awal tadi. Oke, perimeter kita dah dapat nampak segi 4 tu, tinggal nak cari perimeter saja. Jadi tambahkan semua jarak PQRS. Untuk yang kedua, luas PQRS berbentuk segi 4. Jadi luas segi 4, panjang darab lebar. Cari panjang berapa, lebar berapa, darabkan. Oke, kamu akan dapat jawapan. Hati-hati dengan unit, tengok unit dia. Unit kuasa 2 ataupun unit kuasa 1. Okey? Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Sebarang soalan kamu boleh tanya di ruangan komen ataupun kamu WhatsApp cikgu. Okey, seperti biasa jangan lupa isi link kehadiran dan hantar latihan kamu pada hari Jumaat. Jumpa lagi.